Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan menerangkan mengenai tajuk peranan dan sumbangan Hamas dalam politik Palestin. Nama saya Muhammad Khaidir bin Muhammad Zainuddin, Geometri 054692. Latar belakang Palestin. Negara Palestin adalah satu negara di Timur Tengah yang terletak di antara Laut Mediterranean dan Sungai Yordan, merangkumi tepi barat dan genting Gaza. Palestin pernah berada di bawah naungan pemerintahan Islam di bawah kerajaan Turki Utsmaniyah. Ketika Palestin berada di bawah pentadbiran Utsmaniyah, Baitul Maqdis serta Palestin merupakan wilayah yang terbuka yang boleh dilewati oleh golongan Kristian maupun Yahudi. Sejarah Palestin. Sejarah Palestin bermula sejak zaman prasejarah. Selepas pembubaran Empayar Turki Utsmaniyah, tiga bangsa telah membahagikan tanah jajahan empayar tersebut kepada tentera bersekutu. Bahagian yang dikenali sebagai Israel, Jordan, tepi barat dan jalur Gaza pada hari ini diserahkan kepada pihak British. Selepas Perang Dunia Kedua, PBB menggunakan pelan pembahagian untuk madat Palestin yang mengesyorkan penubuhan sebuah negara Arab dan sebuah negara Yahudi yang merdeka dan mengantarabangsakan kota Baitul Maqdis. Kerajaan seluruh Palestin telah ditubuhkan pada 22 September 1948 bertujuan untuk mentadbir kawasan kepungan yang dikawal Mesir di Gaza. Perjanjian Kejahatan Senjata 1949 yang dimeterai oleh Israel dan negara-negara Arab menentukan sepadan antara Israel, jalur Gaza dan tepi barat. Pada 5 November 1988 di Al-Quds, Yasser Arafat selaku pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin telah mengisytiharkan penubuhan negara Palestin. Dan selepas setahun menandatangani Perjanjian Oslo 1993, pihak berkuasa Palestin dibentuk untuk memerintah kawasan tepi barat dan genting Gaza. Pemerintah dan politik Palestin. Status politiknya masih lagi dalam perdebatan. Sebahagian besar daripada negara-negara di dunia mengakui kewujudan negara Palestin. Palestin pada saat ini telah terbahagi kepada dua entiti politik, iaitu wilayah pendudukan Israel dan pihak berkuasa Palestin. Deklarasi kemerdekaan Palestin telah dinyatakan pada 15 November 1988 di Argis oleh Majlis Kebangsaan Palestin (PNC). Sidang Kemuncak Liga Arab pada 1974 telah menunjukkan bahawa Pertubuhan Pembebasan Palestin (PLO) sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestin. Dalam Persetujuan Oslo 1993, Israel mengakui pasukan perundingan PLO sebagai mewakili rakyat Palestin. Dengan ganjaran, PLO perlu mengakui hak Israel untuk wujud dalam damai. PLO telah menubuhkan pihak berkuasa Palestin (PNA) yang mempunyai beberapa fungsi pemerintahan di bahagian tepi barat dan jalur Gaza. PNA mempunyai beberapa kaitan dengan entiti lain seperti Presiden, Majlis Perundangan Palestin dan Kabinet Palestin. Badan Pemerintah. Pihak berkuasa Palestin (PNA) ditubuhkan hasil daripada Perjanjian Oslo 1994. Ia bertanggungjawab untuk keselamatan dan hal ehwal masyarakat di pusat penduduk Palestin. Badan Perundangan. Majlis Kebangsaan Palestin (PNC) merupakan badan perundangan di bawah PLO yang mempunyai beberapa perwakilan daripada kumpulan politik di Palestin. Ia terdiri daripada 88 orang anggota Majlis Perundangan Palestin (PLC), 98 orang wakil penduduk di tepi barat dan Gaza, dan selebihnya dari wakil penduduk Palestin dari luar negara. Majlis Perundangan Palestin (PLC) pula merupakan sebuah badan perundangan sama seperti Parlimen di Palestin. Ia terdiri daripada 132 anggota yang dipilih melalui pilihan raya di 16 wilayah mengundi di tepi barat dan Gaza, Palestin. Presiden Palestin merupakan pengerusi bagi PLO. Ia dilantik oleh Majlis Pusat Palestin (PCC) yang merupakan institusi di bawah PLO. Keanggotaan PCC pula dipilih oleh Jawatan Kuasa Eksekutif PLO. Jawatan Kuasa Eksekutif PLO terdiri daripada 18 orang anggota yang dipilih oleh Majlis Kebangsaan Palestin (PNC). Sekian saja daripada saya. Saya serahkan pembentakan ini kepada rakan-rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah nama Muhammad Ridwan bin Abdul Syam, nombor metrik 054597. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan yang bertajuk Sejarah Penubuhan Hamas. Baik. Kewujudan Hamas adalah disebabkan oleh munculnya sebuah gerakan Islam iaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun. Oleh itu, bagi mengenali kewujudan Hamas itu sendiri, kiranya perlu kita mengenali dahulu perihal Al-Ikhwan Al-Muslimun tersebut. Baik. Menurut Romli 2000 mengatakan organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun adalah gerakan Islam yang ditubuhkan oleh seorang ulama terkenal iaitu Hasan Al-Banna. Dan pada bulan April 1928, gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun ini telah lahir di saat dunia pada masa itu dalam Perang Dunia Pertama kerana runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 di Mesir.
Dan pada masa itu juga terdapat beberapa negeri-negeri Islam telah pun dijajah oleh bangsa Eropah. Dan ketika itu terjadinya kejatuhan Islam sehinggakan bercerai-berai umat pada ketika itu. Terjadinya kejumudan berfikir dan bermaharajalelanya khurafat, tahayul dan taklid buta di kalangan majoriti Muslim pada ketika itu. Hal ini telah mendorong semangat Hasan al-Banna bagi menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak heranlah jika pada perang Arab Israel terjadi banyaknya gerakan-gerakan Al-Ikhwan al-Muslimun yang bergiat aktif. Dan pada pasca Perang Dunia Kedua, Al-Ikhwan al-Muslimun menjelma menjadi organisasi politik yang bersifat ketenteraan dan aktif menentang pemerintah Mesir yang sekular. Hingga akhirnya pada bulan November 1948, Perdana Menteri Mesir Fahmi Nakroshi telah ditangkap dan diculik dan dibunuh. Dan Al-Ikhwan al-Muslimun pun dituduh sebagai dalang penculikan itu. Dan para tokohnya banyak ditangkap dan dihantar pulang ke negara Arab yang lain. Namun kepulangan mereka di luar Mesir tidak membuat semangat mereka menjadi padam, justru mereka melanjutkan perjuangan di negara-negara Arab tersebut. Seterusnya, menurut Abu Ammar 1993 mengatakan bahawa pada tahun 1935 Abdul Rahman al-Banna, iaitu adik kandung Hasan al-Banna, telah dihantar ke Palestin selama 10 tahun bagi menyebarkan pengaruh Al-Ikhwan al-Muslimun di sana. Kemudian pada tahun 1945, Al-Ikhwan al-Muslimun muncul di Palestin diikuti berdirinya beberapa gerakan lainnya di jalur Gaza. Sehingga kan pada tahun 1947 terdapat peningkatan antara 12,000 sampai 20,000 anggota Al-Ikhwan al-Muslimun di Palestin. Dan semakin hari, Al-Ikhwan al-Muslimun di Palestin makin solid dan kuat. Hingga wujudnya satu gerakan Islam iaitu Al-Mujama' al-Islami pada tahun 1978 yang didirikan oleh ulama terkenal Palestin iaitu Syekh Ahmad Yassin. Menurut Profesor Ziad Abu Ammar 1993 dari Universiti Berzid berpendapat gerakan politik Hamas di Palestin mulai ditubuhkan pada saat terjadinya gerakan Intifada, iaitu protes yang mana tewasnya beberapa rakyat Palestin dalam tragedi pelanggaran sebuah kereta kebal Israel. Dan pada 14 Disember 1987, para pemimpin Al-Mujama' al-Islami berkumpul di rumah Syekh Ahmad Yassin dan hadir antaranya Abdul Aziz Al-Rintisi, Ibrahim Al-Yazuri, Syekh Saleh Syihada, Isa Nashar, Muhammad Sam'a dan Abdul Fattah Dukhan. Kerana mereka membincangkan tentang penyelesaian tentang gerakan intifada yang semakin meluas. Dan Syekh Ahmad Yassin menyeru kepada seluruh rakyat Palestin untuk bangkit bersatu melawan tentera Israel. Dan pada hari tersebut dikenali sebagai Hari Lahir Hamas di Palestin. Walaupun pada hari itu nama Hamas belum disenaraikan secara rasmi dan hanya diperkenalkan secara rasmi pada Januari 1988. Baik, kita pergi kepada ideologi Hamas. Baik, sebentuknya Hamas ni berlatar belakang ketidakpuasan sebahagian masyarakat Palestin terhadap perjuangan diplomatik organisasi Palestin yang telah ada, seperti Palestine Liberation Organization PLO yang pada saat itu dipimpin Yasser Arafat atau Abu Ammar, yang menyebabkan perpecahan rakyat Palestin dan semakin memperkuat posisi Israel untuk menguasai Palestin. Dan ideologi Hamas di sini adalah mencita-citakan berdirinya sebuah negara Islam ad-Daulatu al-Islamiyah, iaitu negara Palestin yang merdeka, yang berdaulat, yang memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Atau lebih ideologi Hamas ni adalah lebih kepada jihad lah. Nah, manakala berbeza dengan ideologi Fatah yang cenderung mewujudkan negara Palestin yang nasionalisme dan sekularisme. Hamas dan Fatah. Hamas dan Fatah adalah salah satu parti yang berpengaruh di Palestin. Hamas yang diasaskan oleh Syekh Ahmad Yassin, manakala Fatah pula ditubuhkan lebih awal iaitu pada tahun 1959 oleh Yasser Arafat dan rakan-rakannya. Tubuhan ini mula masuk politik pada tahun 1965 dan kemudian menyertai Palestine Liberation Organization PLO pada 1967. Akhirnya pada 1960 Al-Ikhwan al-Muslimun mengisytiharkan bahawa mereka menentang dasar Fatah dan terjadilah perpecahan pertama antara para pejuang Palestin. Sekarang kita pergi kepada konflik Hamas dan Fatah. Konflik awal antara Hamas dan Fatah berlaku apabila Fatah bersetuju menerima resolusi perjanjian damai Madrid 1991. Ini menyebabkan Israel menarik balik status pengganas pada Palestine Liberation Organization iaitu PLO. Dan kemuncak ketegangan antara Hamas dan Fatah berlaku pada tahun 1993 apabila Hamas tidak bersetuju akan tindakan yang dilakukan Fatah dalam perjanjian Oslo kerana dilihat lebih menguntungkan Israel serta dilihat seakan menggadaikan bumi Palestin.
Hamas melihat tindakan Arafat iaitu pemimpin PLO sebagai terburu-buru dalam mengejar kemerdekaan Palestin sehinggakan sanggup menggadaikan prinsip awal perjuangan mereka. Dan akibat daripada konflik itu, Hamas mengambil keputusan untuk memboikot pilihan raya pada waktu itu yang seterusnya menyaksikan Fatah menang. Arafat pula dilantik menjadi Presiden Palestinian National Authority iaitu PNA atau lebih kepada kerajaan pada waktu itu iaitu kerajaan separa bebas di tebing barat dan semenanjung Gaza. Hamas yang diklasifikasikan sebagai pertubuhan pengganas oleh Israel, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat mula menjadi mangsa di negara mereka sendiri. Ini kerana PNA dilihat sebagai kerajaan yang menjadi boneka Israel dan Barat itu sendiri. Muhammad Dahlan iaitu Menteri Dalam Negeri Palestin telah membuat banyak tanggapan, menjara dan menyeksa ramai anggota Hamas, khususnya dari Brigade Al-Qassam. Para pemimpin PLO serta kocok-kocok dan jentera-jenteranya menangkap, menyeksa, memenjara dan membunuh para pejuang Palestin. Dan pada pilihan raya 2006, Hamas mengambil keputusan untuk kembali bertanding dan membuat kejutan apabila menang dalam pilihan raya itu. Keputusan pilihan raya 2006 itu menyaksikan Hamas menang 74 kerusi daripada 132 kerusi. Seterusnya kita pergi kepada konflik Hamas dan Fatah kembali memuncak. Kemuncaknya konflik Hamas dan Fatah ni berlaku pada tahun 2007 apabila Mahmud Abbas yang merupakan Presiden Palestin bertindak memecat Ismail Haniyeh. Ia berpunca dari tindakan Hamas itu sendiri yang cuba mengukuhkan pengaruh di semenanjung Gaza di samping tindakan Ismail Haniyeh yang amat konsisten mengisytiharkan bahawa kerajaan Palestin tidak mengiktiraf kerajaan Israel. Ianya ditentang oleh Fatah yang melihat pandangan tersebut hanya mewakili pandangan Hamas. Mahmud Abbas juga meletakkan Kementerian Kewangan dan Kementerian Keselamatan di bawah pejabat Presiden serta menubuhkan pasukan keselamatannya sendiri yang disyorkan oleh pihak kerajaan Amerika Syarikat. Kemudian tercetuslah satu konflik yang amat serius, yang agak serius antara Hamas dan Fatah selepas kematian pemimpin utama Hamas, Syekh Ahmad Yassin dan Yasir Arafat. Hubungan antara kedua-dua pertubuhan ini semakin tegang kerana pengganti masing-masing meneruskan perjuangan tetapi dalam pendekatan yang berbeza. Hamas melihat Fatah selalu berlembut dengan Israel demi kemerdekaan Palestin sehingga kan mengikut apa saja kemahuan Israel. Kesan dari sengketa ini menyebabkan wujudnya dua kerajaan iaitu Hamas di semenanjung Gaza dan Fatah di tebing barat. Dan kerajaan Fatah tidak sah dari segi perlembagaan dan tidak dibentuk dari persidangan parlimen. Israel dan Amerika Syarikat pula dengan pantas menghulurkan bantuan pada Fatah dengan menarik balik sekatan yang dikenakan di tebing barat dan memberi impak banyak bantuan kewangan. Meskipun metod kekerasan Fatah adalah sama dengan kumpulan Islam, namun ternyata tuntutan penubuhan kawasan Palestin dan bentuk negara yang diinginkan adalah berlainan. Tuntutan Fatah ke atas Palestin hanya melibatkan semenanjung Gaza, tebing barat dan timur Baitul Maqdis dengan negara yang bersifat sekular demokratik. Manakala itu, kumpulan aliran Islam pula menuntut penubuhan Palestin sebagai sebuah negara Islam yang meliputi dari kawasan Sungai Jordan hingga Laut Mediterranean. Keadaan ini menunjukkan matlamat perjuangan mereka adalah berbeza, meskipun asas perjuangan kedua-duanya adalah sama, iaitu untuk membebaskan negara Palestin. Setakat itu saja dari saya, seterusnya saya menyerahkan kepada sahabat saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Imran bin Rosmadi, nombor metrik 054780. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan sahabat saya sebentar tadi. Saya akan memulakan pembentangan dengan membincangkan tentang perjuangan Hamas. Perjuangan Hamas ini terbagi pada dua, iaitu perjuangan menentang Israel dan yang kedua ialah perjuangan untuk rakyat Palestin, untuk dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya. Saya akan membincangkan yang pertama sahaja, iaitu memperjuangkan Palestin daripada cengkaman Israel. Hamas membagikan kepada dua strategi. Yang pertama strategi internal, yang kedua strategi eksternal. Strategi internal ini adalah strategi memupuk semangat jihad dari dalam, iaitu agar rakyat Palestin ini mempunyai semangat dari dalam lagi. Dengan cara Hamas melakukan tarbiyah, Hamas membetulkan akidah rakyat-rakyat masyarakat di Palestin. Seterusnya kita terus pergi kepada strategi eksternal. Strategi eksternal ini strategi secara langsung Hamas menentang Israel dengan cara menggunakan senjata moden ataupun senjata biasa, bergantung kepada keadaan. Hamas juga menyerang Israel daripada segi psikologi dan mental dengan cara solidariti, mengajak rakyat Islam bersatu dan menggunakan seni seperti nasyid, lagu-lagu yang boleh melunturkan semangat Israel. Hamas ini mempunyai tentera Brigade Al-Qassam di mana dia merupakan sayap kiri Hamas. Brigade Al-Qassam ini diambil
diambil namanya daripada Syekh Izzuddin Al-Qassam yang berasal daripada Syria. Dia dibuang negeri kerana menentang penjajahan Perancis di Syria. Brigade Al-Qassam ini mempunyai semangat jihad sangat tinggi, keikhlasan yang sangat tinggi, berani mati demi mempertahankan agama Islam. Oleh itu, daripada sejarah Brigade Al-Qassam pun memang sejarahnya jihad dari segi peperangan, tetapi Islam tidak mengajar untuk melakukan peperangan tanpa diserang. Saya terus kepada peranan Hamas dalam bidang politik. Yang pertama, berjihad dalam menegakkan Islam dengan memasuki berbagai bidang, termasuk juga bidang politik. Hamas ini bertanding dalam Pilihan Raya Palestin pada tahun 2006 dan berjaya memenangi 74 kerusi daripada 132 kerusi. Hamas ini cuba untuk mengembalikan semula cara pembentukan Islam yang asal dengan strategi yang dia telah rancang. Hamas ini juga berperanan dalam membawa perubahan terhadap senario politik Israel dengan cara menyemarakkan semangat jihad. Dengan adanya Hamas ni, Israel dan juga Amerika Syarikat merasa gerun. Seterusnya, sumbangan Hamas dalam bidang politik di Palestin. Antaranya, sumbangan yang paling besar merupakan Brigade Al-Qassam seperti yang saya telah terangkan tadi. Hamas ini juga bergerak secara aktif dalam bidang politik kerana Hamas merupakan pecahan dari gerakan Ikhwan Muslimun ini pula memang terkenal dengan kemahiran dalam segi politik. Hamas juga muncul untuk mengurangkan krisis politik yang berlaku di Palestin akibat tipu helah dan permainan yang dilakukan oleh Israel. Seterusnya, semangat Hamas dari segi politik lain adalah mewujudkan jabatan politik untuk menyelesaikan masalah rakyat Palestin berkaitan dengan politik di Palestin. Okay. Secara kesimpulannya, umat Islam hendaklah bersatu padu dalam menegakkan syiar Islam, kerana dengan penyatuan umat Islam sahajalah dapat menggerunkan musuh. Seterusnya, kita ni sebagai umat Islam, kita hendaklah mencurahkan bakti kita semampu yang kita boleh. Perjuangan gerakan Islam juga kita kena memberikan sumbangan daripada segi memasuki gerakan Islam ataupun support dengan apa yang semampu yang boleh juga. Umat Islam ini hendaklah sedar dan cakna tentang agenda yang dimainkan oleh musuh Islam seperti hiburan yang melampau, dan yang paling besar adalah penyempadanan sesuai dengan tajuk kita, Hamas dalam membebaskan rakyat Palestin. Persepadanan ini bermaksud Barat telah melakukan sepadan negara, di mana strategi ini meletupkan perpaduan kita umat Islam. Apabila negara yang bukan negara kita diserang, kita tidak merasakan seperti negara kita yang diserang. Itu merupakan agenda utama yang kita perlu hapuskan dalam diri kita dulu. Sekian daripada saya dan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.